Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mula ni, cuba pastikan diagram kita yang pertama ada di tangan tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak tahu diagram yang pertama, tengok atas ni. Dia ada tulis nombor 1, ni diagram yang pertama ya. Baik, dia dalam diagram yang pertama ni dia ada 3 diagram lah sebenarnya. Ni diagram 1, ni diagram 2 dan ni diagram 3. Ini semua dalam kita punya helaian kita yang pertama tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan fokus kepada diagram kita yang pertama dulu. Ya. Baik, hari ni saya nak bahaskan dengan tuan-tuan seperti mana yang saya sebut sebelum ni. Ya, saya nak kenalkan pada tuan-tuan jenis-jenis kalimat yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Ya, walaupun tuan-tuan tengok banyak kalimat dalam Al-Quran, sebenarnya dia ada 3 jenis sahaja tuan-tuan. Sama ada kalimat itu merupakan kalimat nama, kalau bukan nama dia merupakan kalimat perbuatan, atau jenis yang ketiga ialah kalimat sendi. Kalau dalam bahasa Arab tu nama disebut isim lah, seperti mana yang saya sebut tadi kan. Perbuatan tu fa'il, kalau sendi tu kita sebut sebagai haraf ya. Baik, hari ni sebenarnya tuan-tuan, saya nak jelaskan secara teknikal dia macam mana tuan-tuan nak kenal kalimat-kalimat isim. Sekejap lagi kita akan masuk Al-Quran, tapi ni kita tengok diagram dulu tuan-tuan ya. Okey, sebelum tu tuan-tuan, saya nak jelaskan tuan-tuan boleh kenal melalui 2 cara ya. Cara yang pertama ialah dengan tengok makna. Cara yang kedua ialah dengan secara teknikal tuan-tuan ya. Baik, kalimat isim, fa'il dan haraf. Isim ni semua jenis nama seperti mana yang telah saya jelaskan. Semua jenis nama. Nama yang Allah, benda-benda yang Allah cipta, dan nama benda-benda yang orang buat, orang cipta. Itu kita sebut sebagai kalimat nama lah. Contoh dia apa? Macam yang Allah buat bulan, matahari, bintang, manusia ataupun syurga, neraka, tu semua Allah cipta. Dia lah kalimat isim, kalimat nama. Kalau yang orang buat apa? Macam tadi lah pensel, buku, meja, rumah, tu semua adalah kalimat isim juga, kalimat nama. Atau nama orang tuan-tuan Muhammad ke ataupun Musa ataupun Isa, seperti mana yang saya sebut tadi. Itu semua kalimat-kalimat nama ataupun kalimat-kalimat isim tuan-tuan Jadi tu secara makna. Okey, kalau perbuatan macam mana? Perbuatan duduk, berlari, tidur, terbang, makan ataupun memasukkan, tu semua kalimat perbuatan. Mengeluarkan ataupun mengazab, tu kita selalu jumpa dalam Al-Quran. Itu semua adalah kalimat-kalimat kalimat perbuatan. Baik, itu dari segi makna tuan-tuan. Ya, kalau macam kalimat sendi, dengan, kepada, tentang tu atas, seperti, dalam, dari jadi itu semua adalah kalimat-kalimat sendi. So dari segi makna, saya rasa tuan-tuan tak ada masalah. Kejap lagi bila kita masuk Al-Quran, tuan-tuan akan tengok dalam kamus Al-Furqan, setiap kalimat itu memang ada terjemahan di bawah kalimat Arab tersebut, dan dia synchronize dengan pengajian bahasa Arab Al-Furqan Baik tuan-tuan, secara teknikal cuba tuan-tuan tengok kalimat-kalimat isim yang tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran, selain daripada makna selain daripada makna dia, tuan-tuan dah tahu nak membezakan antara isim dan fa'il nama dan perbuatan Okey, secara teknikal tuan-tuan Jadi kalau perkara ini terdapat dalam kalimat tersebut maka automatik tuan-tuan tak payah bahas, ini mesti kalimat ni ialah kalimat nama. Itu Allah nak tolong kita, nak tunjukkan pada kita, oh inilah kalimat isim. Okey, apa tanda yang pertama tuan-tuan Tanda yang pertama, kalau di pangkal kalimat itu ada al ataupun alif lam al. Banyak kan tuan-tuan jumpa al-masjid lah, kalimat Allah sendiri pun ada al di pangkal dia tuan-tuan al-kitab ke, al-masjid ke, al-jannah ke ataupun an-nar, kan ada alif lam kan. Jadi kalau ada alif lam di pangkal kalimat, confirm kalimat itu ialah kalimat nama. Confirm kalimat nama tuan-tuan Baik, apa tanda yang kedua? Baik, kalau tak ada alif lam kalau tak ada alif lam, kadang-kadang di hujung dia ada tanwin. Ni dua ni tak boleh campur tuan. Kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin tak boleh ada alif lam. Tapi dua-dua ni merupakan tanda yang menunjukkan kalimat itu ialah kalimat nama Okey, katalah kalimat tu tak ada al, tiba-tiba tuan-tuan jumpa kalimat masjidun, kitabun, ataupun apa kita panggil, ataupun baitun. Tak kira lah baitun, baitin, baitan, kitabun, kitabin, kitaban, masjidun, masjidin, masjidan. Kalau ada tanwin saja, kalimat itu confirm menunjukkan kalimat itu ialah kalimat nama. Faham tuan-tuan Ini tanda yang kedua. Okey, tanda yang ketiga apa? Kalau hujung kalimat tersebut berbaris bawah. Contohnya macam kitabi, bukan bin tau, bi. Masjidi, di, al pun tak ada, bukan al-masjidi tau. Al tu tak ada tapi hujung dia masjidi, hujung dia baris bawah. So 3 tanda tuan-tuan Tanda yang pertama, kalau di pangkal dia ada alif lam. Tanda yang kedua, kalau hujung dia ada tanwin. Tanda yang ketiga, kalau dua-dua ni tak ada pun, kalau hujung dia berbaris bawah, itu juga menunjukkan yang kalimat itu ialah kalimat nama. Kalimat nama ni dalam bahasa Arab kita sebut kalimat isim. Baik tuan-tuan dan puan-puan,
kita nak ambil kalimat yang pertama yang akan kita bahas hari ni, iaitu ayat yang pertama lah sebelum kita baca Quran. Kita ambil Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya besarkan. Baik, ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kan saya sebut tadi, kalau tuan-tuan buka kamus Al-Furqan, setiap kalimat ni di bawah dia mesti ada terjemahan, dan terjemahan dia memang sesuai dengan sistem Al-Furqan ya tuan-tuan. Baik, makna Bismillahirrahmanirrahim ni semua tuan-tuan dah tahu. Dengan nama Allah yang pemurah yang mengasihi. Ataupun ada orang terjemah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Boleh belaka, sama belaka tuan-tuan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang pertama ialah B maknanya dengan. B maknanya dengan. Jadi kejap lagi kita nak tengok ni nama ke perbuatan ke sendi. Kemudian ismi maknanya nama tuan-tuan. Nanti kita cek kalau dia kalimat nama apa tanda-tanda dia. Begitu juga kalimah Allah. Allah kalimat yang ketiga tuan-tuan dalam Bismillahirrahmanirrahim kan. Kemudian kalimat berikutnya Ar-Rahmani, maknanya yang Maha Pemurah ataupun yang pemurah. Kemudian Ar-Rahimi, yang mengasihi atau yang mengasihani. Jadi Bismillahirrahmanirrahim makna dia secara mafhum dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Jadi tuan-tuan, kalau dalam kamus Al-Furqan tuan-tuan tak ada masalah. Dari segi tulisan Arab ada di sini. Terjemahan secara harfiah ada di bawah ni satu-satu. Harfiah ni maknanya sepatah tuan-tuan. Di bawah ni ada terjemahan dia sepatah. Baik, macam mana terjemahan secara mafhum Ustaz? Kalau dalam muka surah Fatihah ni tuan-tuan, di bawah lah. Tengok ni ayat yang pertama kan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani ataupun Maha Mengasihi. Boleh belaka. Tapi kalau dalam muka surat selain daripada muka surat yang pertama ni, biasanya dia akan ada di tepi lah makna dia. Cuma untuk surah Fatihah ni dan awal surah Al-Baqarah ni terjemahannya ada di bawah tuan-tuan. Okey, kita balik kepada Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan. Baik, fokus ya tuan-tuan. Baik, dari segi tulisan Arab tuan-tuan dah nampak di sini, dari terjemahan mafhum pun tuan-tuan dah nampak di sini. Okey, bagaimana pula kita nak tengok secara teknikal tuan-tuan. Okey, kita pergi pada kalimat yang pertama B dulu tuan-tuan. Okey, B makna dia apa tuan-tuan? Dengan. Okey, ini kalimat nama ke perbuatan ke sendi tuan-tuan. Cuba tuan-tuan jawab. Mari kita balik pada diagram kita tadi B maknanya dengan kan? Dia ada kat sini tuan-tuan. Nanti saya kecilkan balik Okey, B dia ada kat sini nampak ni. Betul tak? B dia ada dekat kelompok kalimat-kalimat sendi. Yang pertama pula tu. So B ialah kalimat sendi lah. Habislah cerita. Dia ada pun dekat sini. Betul ke tidak? Okey, habis dah. Kita pergi pada kalimat yang kedua tuan-tuan. Kita pergi kepada kalimat ismi. Cuba tuan-tuan tengok ismi. Okey. Ismi Baik, tuan-tuan, dia sebenarnya B ismi Allah B ismi Allah. Ejaan sebenar ejaan sebenar dia ialah ismi, bukan semi. Ni nak sebut pun tak tahu. Dia sebenarnya ismi tapi bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. Dia kata jangan baca bi ismi Allah walaupun tulisannya bi ismi Allah, tapi bacaan dalam Al-Quran jangan baca gitu, tapi baca bismillah saja. Jangan baca bi ismillah, salah Okey, ismi maknanya nama tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok elok-elok ni. Ini kalimat nama ke perbuatan ke sendi tuan-tuan. Ni nama ke perbuatan ke sendi. Tuan-tuan tengok tanda-tanda dia. Kalau tuan-tuan nak tahu dia nama ataupun perbuatan ataupun sendi. Okey, kalau kalimat nama tuan-tuan tengok, dia ada tanda kan? Kalau kalimat nama ataupun kalimat isim ni, dia ada tanda yang tuan-tuan kena tengok dekat situ. Sama ada di pangkalnya ada alif lam. Kalau tak ada pun mungkin hujungnya ada tanwin. Kalau tidak pun hujungnya berbaris bawah. Cuba kita tengok kalimat ismi tu. Apa tanda yang ada di situ tuan-tuan Okey, cuba tengok tanda ismi ni. Okey. Alif lam ada tak? Alif lam tak ada Ustaz. Tanwin di hujung ada? Tanwin pun tak ada Ustaz, di baris dia satu. Okey, tanda yang ketiga hujungnya baris bawah. Ada tak tuan-tuan? Hujung dia baris bawah. Ada. So secara automatik tuan-tuan tahu kalimat ismi ini yang mana dinama dalam bahasa Melayu ini merupakan kalimat isim ataupun kalimat nama dalam teknikal bahasa Arab Al-Quran. Okey, apa tanda yang menunjukkan kalimat ni ialah kalimat nama? Hujung ni Ustaz baris bawah. Nampak? Hujung dia baris bawah. So confirm kalimat ini ialah kalimat isim ataupun kalimat nama. Faham tuan-tuan Baik, kita tengok kalimat yang kedua tuan-tuan Okey, kalimah Allah. Kalimah yang mulia ni kalimat nama ke perbuatan ke sendi tuan-tuan. Cuba tengok elok. Tengok elok. Okey. Tanda yang pertama, kalau kalimat ni ialah kalimat nama, di pangkal dia ada alif lam, betul ke tidak? Ada tak alif lam di pangkal?
Dia ada alif lam di pangkal kalimat. Confirm kalimat ini ialah kalimat nama. Okey, ada tanda lain tak tuan-tuan? Ada ustaz, tandanya ujungnya berbaris bawah, nampak tak? So ada dua tanda. Tanda yang pertama ada alif lam di pangkal. Tanda yang kedua hujungnya berbaris bawah. Jadi confirm kalimat ini merupakan kalimat nama dengan tanda-tanda yang tuan-tuan telah temui. Isim tuan-tuan isim kalimat nama ataupun isim. Boleh tak saya sebut isim sekarang? Boleh tuan-tuan Baik, Ar-Rahmani. Ar-Rahmani maknanya yang pemurah. Ini kalimat nama ke perbuatan ke sendi tuan-tuan? Isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Nama ke perbuatan ke sendi? Tengok tanda yang pertama. Cuba tengok. Pangkal dia ada alif lam ustaz. Nanti saya bawa balik tuan-tuan punya diagram ni. Kalau kalimat itu ialah kalimat nama ataupun kalimat isim, tanda yang pertama di pangkal ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, mungkin dia ada tanwin di hujung. Kalau tidak pun hujungnya berbaris bawah. Betul ke tidak tuan-tuan? So kalau ada salah satu pun daripada tanda ni, confirm kalimat itu ialah kalimat nama atau kalimat isim tuan-tuan. Cuba tengok kalimah Ar-Rahman ini Kalimah Ar-Rahmani ni. Ni kalimat apa tuan-tuan? Nama ke perbuatan ke sendi tuan-tuan? Cuba tengok pangkal dia ada alif lam ustaz. Confirm kalimat ni kalimat isim atau kalimat nama kan? Okey, ada tanda lain tak? Tengok. Ada tanda lain ustaz. Hujung dia ada dua, ada baris bawah. Jadi ada dua tanda dekat dalam kalimat ini yang menunjukkan kalimat ini ialah kalimat isim, kalimat nama. Betul ke tidak? Apa tanda dia? Yang pertama ada alif lam di pangkal, yang kedua ada baris bawah di hujung. Betul ke tidak tuan-tuan? Ya. Baik, cuba tuan-tuan tengok kalimat yang terakhir. Ar-Rahimi. Baik, ini soalan kuis kita tuan-tuan Ini ialah soalan kuis dan saya nak tuan-tuan jawab dan tuan-tuan hantar di nombor telefon yang saya akan berikan sebentar lagi Okey, Ar-Rahimi maknanya yang mengasihi atau yang mengasihani ataupun yang maha penyayang. Ada juga orang yang terjemah begitu tuan-tuan Jadi saya nak tahu tuan-tuan, ini kalimat nama ke perbuatan ke sendi? Isim ke fi'il ke haraf atau nama ke perbuatan ke sendi? Kalau ini merupakan kalimat nama, saya nak tahu mana tanda secara teknikal yang menunjukkan kalimat ini ialah kalimat nama. Tuan-tuan bagi tahu dengan saya. Mana secara teknikal kalimat ini merupakan kalimat nama? Mana tanda dia? Tuan-tuan bagi tahu dengan saya. Dan tuan-tuan tolong hantar jawapan kuis tuan-tuan ke 010-817-3131. Saya ulang. 010-817-3131. Tuan-tuan hantar jawapan kuis tuan-tuan, nanti saya akan semak jawapan tuan-tuan Kalau betul nanti saya beritahulah bagus ke, terima kasih ke, terbaik ke macam tu tuan-tuan So tuan-tuan tolong hantar jawapan tuan-tuan. Ini nama ke perbuatan ke sendi? Kalau dia merupakan kalimat nama, manakah tanda-tanda secara teknikal dalam kalimat ini So saya tunggu jawapan tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Nanti kita jumpa di video-video kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.